Assalamualaikum. Kita bertemu kembali untuk kelas hari ini bertajuk AC to AC Converter Chapter 3. Objective to define the term AC to AC converter, describe integral cycle control, describe AC phase control with resistive and inductive load. Introduction. What is AC to AC converter? Okey, apa itu AC to AC converter? AC to AC converter can define as convert a fixed AC voltage source to a variable AC voltage source. Okey, maksudnya di sini AC to AC converter ialah boleh convert dengan boleh convert daripada AC voltage sumber AC voltage tetap kepada sumber AC voltage yang boleh ubah. Okay, so and output frequency is always equal to input frequency. Okay, walaupun dia boleh ubah, tetapi dia punya output frequency dia tetap sama seperti input frequency. Okey, itu maksud dia ya. Okey, ini adalah liter ringkas untuk AC to AC converter, ataupun kalau kamu Google ke, dia boleh kalau kamu type AC power control, liter dia seperti ini. So kadang-kadang ada dipanggil AC to AC converter, kadang-kadang dipanggil AC power control. Okey. So ini adalah liter ringkas dengan VS adalah voltage sumber. Okey. Dan IS ni adalah input current, dan load dia adalah ni adalah load, resistive load. Okey, dengan voltage output dia adalah VO ni. Okey, dia diukur daripada sini ke sini. So IO tu adalah di sinilah, yang mana arus load ataupun arus output yang memasuki load. Okey, so T1 dan T2 ni adalah SCR. Kalau dia high power rating, dia menggunakan SCR, ataupun kalau low power rating, dia menggunakan triac. Okey. Okey, triac triac dia punya komponen seperti dua ICR disambung secara macam ni. Okey, triac satu komponen saja, tapi dia punya komponen tu dah lengkap seperti ini, seperti yang ni. Okey, simbol ni. Okey, ICR dia dua, satu dengan dua. Okey. Okey, slide seterusnya. Application. Okay, major application untuk AC to AC converter selalunya digunakan dalam lighting control, ataupun industrial heating, ataupun dalam sport welding, betul? Okay. Dan speed control of motor. Okay. Okey, terdapat dua jenis cara teknik untuk kontrol AC to AC converter, iaitu salah satunya cara ialah on-off control ataupun integral cycle control, dan nombor dua adalah phase control. Okey. Okey, kita lihat teknik yang pertama, iaitu on-off control ataupun integral cycle control. Okey. So teknik ni sesuai
untuk sistem yang mempunyai masa yang panjang lah, ataupun dengan sistem yang mempunyai long time constant. Contohnya seperti temperature control. Okey. Seperti contohnya kalau temperature tu kalau nak dipanaskan, dia kena ambil masa yang lama kan, panas, lepas tu dia sejuk, dia ada tempoh masa yang lama lah untuk tu. Jadi yang ni sesuai untuk on off control. Sebabnya kalau dengan cara tu, bila dia off je, dia tak akan berubah dia punya kepanasan tu. Okey. Kita lihat kat sini, operasi dia adalah load power can be controlled by connecting the source to the load for a few complete cycles, then disconnecting the source from the load for other number of cycles. Okay. So maksudnya di sini load tu disambung, disambung, ada connection lah, ada disambung pada supply, untuk beberapa cycle, kemudian disconnecting, diputuskan sambungan source tu untuk beberapa cycle yang seterusnya. Contohnya seperti inilah. Kalau kamu lihat input source dekat plug circuit, dekat plug rumah ke apakah, so dia bentuk sinus kan, sinus. So dia punya sinus ni, sine waveform ni dia berturut. So dia berturut seperti ni. Lebih kurang lah gambar. Kat sini berapa cycle? Kat sini satu cycle. Satu cycle, dua cycle, tiga cycle, empat cycle, lima cycle. So cycle tu disambung, cycle tu di on pada dua cycle, kemudian katakanlah disambung pada 2 cycle, kemudian dia off pada 3 cycle. So dia punya cycle tu di on pada 2 cycle. So ni dia on. Lepas tu on lagi 1 dan 2 cycle. Kemudian di off 3 cycle. So ni dia off sampai 3 cycle dan seterusnya. Itu maksud dia kat situ. Dia on kan pada few cycle, few complete cycle. Ni complete lah. Ni satu ni complete cycle lah ni. Ni sampai sini complete cycle lah. Sampai sini complete cycle. Sampai sini complete cycle. Ni complete cycle. Complete cycle T. Lepas tu kat sini dia dua complete cycle, satu dan dua. T. So 2T dia on, kemudian 3T dia off. So ni adalah 3T. 3T dia off. So 2T dia on, 3T dia off. Itu maksud dia. Itu maksud dia dan operasi dia begitu. Dia on off, on pada 2T, 2 cycle, kemudian dia off pada 3 cycle dan seterusnya. Sampailah tak ada sambungan lagi pada controller tersebut. Kemudian kita tengok kat sini dia tulis duty cycle D is adjusted to meet power requirement. Dalam kesnya ni, dan dalam kes yang saya lukis ni, dia punya D adalah duty cycle adalah duty cycle ialah D
Okay, D equal to T on, okay, bahagi T. Dalam kes ni T on adalah 2. Okay, T ni bermaksud T on tambah T off. Okay, T on tambah T off. T kat sini. T ni bermaksud T on tambah T off. Okay, dalam kes ni adalah 5. So, T on dia 2, T off dia 3. So, 5. So, D dia adalah 2 bahagi 5. Okay, nanti kamu akan tengok lagi lah. Kamu akan tengok formula yang ditunjukkan di slide seterusnya. Okay. Okay, kita lihat slide seterusnya. Okay, ini yang gambar yang tadi yang saya kata. Okay. Untuk contoh ni, dia punya 2 cycle. Okay. 2 cycle lengkap, iaitu 1, ni 1, kemudian ni 2. Okay. So, dia punya T on dia adalah 2. Okay. Kemudian dia akan, okay, kat sini kamu nampak. Dia nampak 2 kan? Sini 1, sini 2. So, dia off di sini pula. Ini off. Ini dalam keadaan off. Okay. Dalam keadaan off. Ini dalam keadaan off. Okay, dalam keadaan off. So, dia on pada 2 cycle dan dia off pada 1 cycle. Okay. Okay. So, T on sama dengan 2 cycle. T off sama dengan 1 cycle. Okay. So, D di sini adalah 2 bahagi 3. Okay, nanti kamu akan tengok formula lah. Okay, macam mana dia on? Okay, dia on pada di awal input masuk terus dia on. Maksud di sini I-gate dia arus pada gate tu dia akan masuk pada di permulaan cycle. Di permulaan cycle. Ni permulaan cycle. Okay, ni permulaan cycle. Okay, ni permulaan cycle lah. Ni permulaan cycle. Okay. So, ni permulaan cycle. Ni permulaan cycle. Ni pun permulaan cycle. Okay. Okay. I-gate 1. Ni I-gate 1. Okay. I-gate 1 ni dia on. Dia harus masuk pada gate pada permulaan cycle. Iaitu pada positif. Yang ni pada negatif. I-gate 2 pada negatif. Pada negatif cycle. So, yang ni adalah positif cycle. Ini adalah positif cycle. Kalau yang di atas tu adalah positif. Kalau yang di bawah tu adalah negatif cycle. So, positif dan negatif cycle. So, kedua-dua ni menjadikan satu cycle yang lengkap. Ini satu cycle yang lengkap. Okay. Okay. IG1 arus pada gate 1 dia akan arus pada gate 1 akan on pada permulaan cycle, positive cycle. Arus gate 2 akan on pada
permulaan negative cycle. Okey. Okey, dia akan lengkap kat situ lah. So ni satu cycle, lepas tu dua cycle. Kemudian yang cycle ketiga, arus pada gate 1 dan arus pada gate 2 dia tak ada. Arus tak masuk pada arus pada gate, tak masuk. Okey. Dan begitulah seterusnya. Begitulah seterusnya. Okey. Jadi kat situ dia on pada 2 cycle, dia off pada 1 cycle. Okey. Okey. Dengan T yang penuh adalah 2 cycle tambah 1 cycle menjadikannya 3 cycle. So dia duty cycle dia adalah 2 bahagi 3. Okey. Okey, kat sini kita lihat formula untuk integral cycle control. Okey, dengan VM ni adalah voltage puncak ataupun maximum voltage input, dan ni adalah RMS value of input voltage. Ni adalah maximum value of input voltage, maximum value ataupun voltage puncak. Okey, VO adalah RMS value of output voltage. Okey, so ni adalah formula dia. D adalah duty cycle, dengan D adalah T on bahagi T. Okey, dengan T tu adalah T on tambah T off. Okey. Okey. So VI sama dengan VM bahagi 2 punca kuasa 2. Okey. So yang ni adalah formula lama. Ni adalah formula lama yang kamu belajar masa electronic device ke ataupun masa electronic circuit. Okey, subjek asas lah masa SEM 1 atau SEM 2. So ni adalah formula lama, iaitu VI, V input sama dengan V puncak bahagi 2 punca kuasa 2. So nak dapat VI ni ada VI IMS sama dengan V puncak bahagi 2 punca kuasa 2. So ni RMS. Ni nak ubah daripada kalau diberi voltage puncak, nak dapatkan voltage input RMS. Okey, RMS. So ini adalah formula lama, dan dua ni adalah formula baru. Formula baru yang khas untuk chapter ini. Okey. So kat sini ni adalah dua formula baru lah. Dua formula baru. Okey. So dua formula ni kamu kena ingatlah. Jika ada soalan berkaitan tentang pengiraan, kamu kena ingat ni. Yang ni memang kamu kena ingat. Okey. Okey, kita lihat slide seterusnya. Okey, kita lihat formula seterusnya. VO okey sama dengan VM ataupun VO sama dengan VI punca kuasa D. Okey. Okey, ini adalah formula baru. Okey. Ini adalah formula baru. Okey, formula yang atas ni adalah formula yang dijana daripada yang bawah ni. Okey. VI itu adalah yang tadi kita lihat, VI itu adalah VM bahagi 2 punca kuasa 2. D adalah T on bahagi T. So yang atas ni adalah formula yang dijana daripada formula yang bawah ni. Okey. Kemudian kita lihat kat sini PO average
equal to VI punca kuasa 2 bahagi R kali D. Okay. PO average sama dengan PO max kali D. So yang PO max ni formula dia adalah VI kuasa 2 bahagi R. Okey. Ni dua ni adalah formula barulah. Okey. Kemudian power factor PF sama dengan D punca kuasa 2. Okey. Okey, kita lihat slide seterusnya. Okey, contoh. A single phase 120 volt AC source control and output with a 5 ohm resistive load using integral cycle control. If T equal to 15 cycle, determine the maximum switch current IM. Okay, the maximum power produced PO max, the duty cycle, and the value of T on to produce 1 kilowatt power PO average, and lastly the power factor PF. Okay. So penyelesaiannya kita boleh lihat kat sini. Kita gunakan formula-formula yang diberi tadi. Okay. Okay. IMS equal to 1020 per 5. Okay, 120 bahagi 5. So 120 ni adalah dia punya input current tadi. Dia punya volt bahagi 5. 5 adalah 5 ohm. So dia punya arus adalah, so ni guna formula I equal to V per R. Okay, V adalah 120 bahagi R 5 ohm. So dapat 24 ampere. Kemudian untuk dapat I puncak gunakan formula 24 ni arus kali 2 punca kuasa 2. Okey, dapatlah 33.9 ampere. So maximum power will be produced when the switch is always on. Okay, PO max equal to 120 multiply by 24. Okay, 120 kali 24 equal 2880 watt. Okay. So dia nak dapat power yang paling maksimum ialah dengan cara switch tu akan sentiasa on. Okay, maksudnya dia tak ada off. Dia on off control tu dia tak ada off. Dia on sepanjang masa. Okay. Okay, jadi kita gunakan formula terus kat sini. Power, formula kuasa, iaitu voltage kali I. V kali I sama dengan power. Okay, power sama dengan V kali I. Okay, barulah dapat 2880 watt. So ini dalam keadaan dia sentiasa on. Okay, dia sentiasa on, barulah dapat paling maksimum power dia akan produce ialah 2880 watt. Okay, kemudian jawapan untuk soalan nombor 3, for PO average equal to 1000. So dia suruh sini cari D. Okay, D ni sama dengan T on bahagi T, ataupun D ni sama dengan TO average bahagi PO maximum. Okay, so lagi satu formula, D sama dengan PO average bahagi PO max. Okay, so masukkan nilai, dapatlah 0.35 D. Duty cycle dia 0.35. Kemudian jika T sama dengan 15 cycle, so T on akan dapat 5 cycle, berdasarkan formula D tadi tu, T on bahagi T.
Kemudian power factor di punca kuasa 2. Okey. So masukkan ni nilai, dapatlah power factor dia adalah 0.58. Okey, itu jawapan untuk contoh soalan yang diberi di slide sebelum ni. Okey. Okey, tadi mengenai on off control. So kamu dah belajar tentang teknik yang pertama, teknik on off control ataupun integral cycle control. Okey, yang tu teknik pertama dalam nak control AC to AC converter. Okey. Okey, teknik yang kedua untuk uh, untuk kontrol AC to AC converter, AC to AC ialah dengan cara phase control. Okey, ini teknik yang kedua. So phase control ni sesuai untuk load with short time constant. Okey, voltage at load can vary by changing the firing angle. Okey, voltage pada load tersebut boleh diubah dengan cara mengubah firing angle alpha. Okey, bila kamu ubah firing angle pada thyristor, maka secara tak langsung kamu mengubah volt pada load tersebut. Okey, kamu mengubah load pada kamu mengubah volt pada load tersebutlah. Okey. Okey, so kamu dah belajar sebelum ni SCR ataupun thyristor, dia cara nak ubah dia punya ni dengan memasuki arus pada gate. So pada waktu bila dia arus pada gate masuk adalah dinamakan dia firing angle. Berapa darjah. Okey. Untuk dapat output maksimum, dia kena firing angle dia kena 0 darjah. Ini contohlah. Untuk dapat output paling minimum, dia punya firing angle kena 180 darjah. Okey, untuk teknik pace control ni dia sesuai untuk lighting control dan motor speed control. Okey. So untuk pace control ni dia boleh load untuk load R load ataupun untuk load yang RL load. R load ni adalah resistive load ataupun RL load ni adalah resistive inductive load. Okey. So dia boleh buat dua load. Untuk yang case tadi tu on off control dia hanya satu load saja, iaitu R load saja. Okey, R load saja. Okey. Untuk ni dia boleh dua, R load dengan RL load. Tapi untuk yang tadi tu dia hanya boleh load satu jenis saja, iaitu R load sahaja. Okey. Okey, kita lihat slide seterusnya. Okey, ini ulang kaji balik. Yang tadi tu adalah pace angle, pace control. So pace control tadi tu dia nak ubah pace dia dengan ubah firing angle dia. So firing angle tu katakanlah seperti ni. Okey, ni adalah input. Katakanlah dia punya arus pada gate tu masuk kat sini, tengah-tengah ni. Okey. Okey, jadi dia punya output akan jadi seperti ni. Okey. So ni okey, akan jadi seperti ni. Okey, ni kalau ni lah. Ni akan jadi seperti ni juga. Okey. Okey. Nampak tak jelas sangat, tapi kalau kamu buat practical nanti, lepas ni buat practical, kamu akan nampak bagaimana bentuk waveform tu lah. Bagaimana bentuk bila mengawal firing angle
dia punya load tu akan berubah. Okey. So slide yang ni sekarang ni, slide ni adalah slide ulang kaji. Okey, slide ulang kaji. Okey, untuk ulang kaji kamu tentang bagaimana nak menggambarkan voltage ataupun current dalam keadaan AC, ya. Arus ulang alik. So arus ulang alik dia, kalau arus terus dia tak berubah, betul tak? Kalau arus ulang alik dia berubah. Jadi ada 5 cara nak mengukur, nak menterjemahkan nilai sesuatu AC tersebutlah, sama ada current ataupun voltage. Okey. Yang pertamanya adalah instantaneous value, yang kedua adalah peak value, yang ketiga adalah peak to peak value, yang keempat adalah IMS value, dan yang kelima adalah average value. Okey. Okey, instantaneous value ni value arus ataupun volt pada sesuatu pada waktu tertentu ataupun pada particular time, range antara 0 to 300 degree. Okey. Okey. So katakanlah berapa nilai volt pada 90 darjah. So dia punya nilai volt adalah V puncak. Okay. Kemudian kita lihat sini peak value. Peak ni adalah voltage puncak. Okay. Itu menggambarkan arus dan voltage lah. Okay. So ini adalah positif dan ini adalah negatif lah. So di bawah. Okay. So itu menggambarkan kita nak express, kita nak nyatakan dalam bentuk peak value. Okey, sama ada voltage ataupun arus. Kemudian kat sini lagi satu, nombor 3, nak menggambarkan nilai voltage ataupun arus adalah peak to peak value. So kalau dia tulis V peak to peak equal to 2 V peak. So peak to peak sama dengan 2 voltage peak, ya, ataupun arus, sama aja. Okey. Kemudian lihat kat sini IMS value. Okey, IMS value also known as effective value. Most AC voltmeter display in IMS value if the voltage in the average home is said to be 120 volt. This is the IMS value. So dalam dekat rumah kita tu dinyatakan voltage pada rumah tu adalah 240 volt. So yang tu adalah IMS value, ya. Kemudian peak value to IMS, dia punya formula seperti inilah. Okay. VIMS equal to 0.707 V peak ataupun V peak bahagi 2.02. Okey, jadi formula ni ingat balik yang sebelum ni. Yang sebelum ni kita lihat formula VI sama dengan VM bahagi 2.02. Inilah daripada ni. Okey. Kemudian IMS value IMS sama dengan 0.707 I puncak. Okey. Ataupun boleh dinyatakan seperti ini. Okey. Okay, average value. Average value, the average value of all the value of one half cycle of the waveform. Unit volt average ataupun ditulis dalam V average, VAVE. Okay, VAVE. So VAVE ni, V average equal to 0.637 V peak ataupun formula dia 2 V peak bahagi pi. Okay.
Okay, ataupun V puncak sama dengan 1.57 V average. Okay. So dia punya nilai tu berdekatan dekat sini lah. Berdekatan sini. So satu cycle. So yang ni dinamakan satu cycle yang lengkap. Okay, satu cycle yang lengkap. Yang ni dinamakan positive half cycle. Okay, yang ni dinamakan negative half cycle. Okay, so daripada sini ke sini tempoh lah, T lah. Okay. Frekuensi sama dengan 1 per T. 1 bahagi T. Okay, itu adalah frekuensi ataupun number of cycle that is complete each second. Okay. Okay. So saya rasa itu saja slide kita untuk chapter 3. Jika ada apa-apa soalan boleh kemukakan saya, terus tanya di WhatsApp ataupun di Microsoft Teams. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.